Ini saya juga di RTM sebagai itu kamu. Kau boleh bayangkan, saya kena betul-betul bersedia. Cikgu Jinggo 10, 10, 9, 8, action. Di kala itu saya ulang balik, kamu tidak boleh lagi buat silap. Saya ulang balik, Ogos dan Julai. Untuk itu saya ulang balik. S pertama, anak sekalian bersedia. M, untuk jadi orang hebat, tulis semua. M ialah motivasi. Motivasi ini, dia tidak akan datang tanpa ada perkataan why. Saya ulang balik. Motivasi tak akan datang tanpa ada perkataan why. Kenapa kamu nak? Lagi penting bagaimana kamu nak. Circle dia macam ni. Saya buat 3 circle. Nampak tak? Sabrina nampak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Safiah nampak tak si conteng ni? Nampak. Okey, Farid dia macam ni. Sebab dia macam ni. Nak cakap soal motivasi, ada orang yang motivasi suam-suam kuku. Ada orang motivasi setelah kena ketuk. Motivasi ni 2 jenis, dalaman dan luaran. Saya bagi tahu sekarang macam telur kan, anak ayam. Telur ayam, nak tengok anak ayam, dia tidak akan pecah daripada luar. Kalau telur pecah dari luar, life akan end. Kamu akan makan telur dadah kan? Telur mesti pecah daripada dalam. Dalam, dan dalam. Untuk dapatkan dia mesti mula dengan why. Sebab ini adalah what adalah SPM kamu punya keputusan, dalamnya how. Dalamnya adalah perkataan apa dia? Why. Kenapa kamu mau? Kenapa kamu nak 10A, 9A, 11A lagi penting? Bagaimana kamu nak dapat 10A? Ingat, anak-anak sekalian, saya ulang balik, why factor. Sebab orang-orang yang tak ada why, dia terus pada how. Sebab tu kamu tengok kenapa ada orang putus asa. Kenapa ada orang putus asa, kenapa ada orang give up, kenapa letih, lemau. Sebab kamu tak ada why. Kamu tak ada why. Kenapa nak sekolah? Tak sekolah tak boleh ke? Cikgu, saya ulang balik kali kedua. Kenapa kamu letih, lelah, penat, rasa fed up? Sebab kamu tidak ada perkataan, apa dia? Apa perkataan apa tadi? Why? Kenapa kamu nak dapat 10A? 10 ke 11 ni? 10 ke 11? Anis, 10 ke 11 ke 9? 10 rasa saya. 10. Okey, saya ulang balik. Kamu fokus kat sini. How, semua kasi, tapi kamu lupa kejayaan kamu bukan soal how. How ini ialah datang selepas why. Why, bila why kamu kuat, motivasi kamu pun kuat. Ingat, motivasi dan why, bila why kuat, okey. Dan bila ada how kuat, barulah what datang. Jadi kawan-kawan sekalian, saya ulang balik apa yang berlaku pada saya. Alhamdulillah, saya share sikit lagi. Ini Cikgu Jinggo. Cikgu Jinggo tu branding lah. Dipanggil Cikgu Jinggo, buku Cikgu Jinggo, TV Cikgu Jinggo. Saya ulang balik, SM. M tu apa dia, Anis? Motivasi dalaman, bukan luaran. Jangan hidup dengan motivasi orang lain, Cik Anis. Dan A, saya ulang balik. Kalau kamu tengok pengalaman-pengalaman kita dekat TV ni, pengalaman luar biasa, saya nak share sikit. Saya lajukan, ini saya bersama dengan Abang, ini dengan Ani, dan ini juga saya bagi tahu kamu bersama dengan Zulin baru lagi pada bulan Ogos. Yang ni saya di Astro, agak lama juga di Astro, pagi berkali. Dan cerita ni mudah. Anis, shooting pukul 11, pukul 9 kena sampai, wajib sampai. Wajib sampai pukul 9. Kalau kamu tak sampai, akan datang nama kamu tak akan dipanggil. Macam di Lofa tu kan, tengah meletop dulu. Saya tengok pukul 9 malam, meletop, pukul 6 dah ada. Pukul 6 sudah ada. Standby, cek sana, cek sini. Sebab tu orang-orang hebat, SPM 2021, kamu jangan jadi orang yang lewat. Jangan jadi orang yang lewat. Sebab tu kamu tengok kenapa orang Korea hebat. Orang Korea prinsip dia mudah. If you on time, you late. Kamu tepat masa, kamu lambat. Dengar tak Anis? Kawan-kawan Anis ni, dengar tak? Kamu jangan tepat masa. Tepat masa, kamu adalah orang yang lambat. Untuk itu, anak sekalian, A juga nak jadi orang hebat. Saya ulang balik. A merangkumi apa dia? Tulis 3A. Anis, saya nampak buku kamu ini. 3A, A. Orang-orang hebat lah orang yang active learning. Active learning. Ask question, answer question. Macam saya pun samalah. Cikgu-cikgu yang masih menonton, kita nak keluar sini, dan saya bagi tahu kamu, ini saya alhamdulillah, ini juga luar biasa. Bertanyalah orang. Kamu kena tanya orang.
Ask question, answer question. Cara belajar. Dan R ialah apa dia? R ialah rajin. Saya ulang balik anak-anak sekalian, kamu jadi orang hebat. Saya ulang balik, kamu kena rajin. Tidak ada perkataan lain lawannya adalah malas. Saya kongsikan nanti kenapa malas. Okay? Dan ini adalah saya, alhamdulillah. Dan saya adalah di antara orang yang M-S-M-A-R-T. T Sabrina Anis tulis. Tekun. Jadi alhamdulillah saya nak share pada kamu pengalaman-pengalaman luar biasa kita dan akhirnya saya nak kongsi kamu berpeluang berhak hebat. Dan inilah satu pengalaman, satu pembacaan yang luar biasa. Bila COVID-19 berlaku, yesterday the big fish akan makan the small fish, big fish akan eat the small fish. Pelajar-pelajar pandai akan mengalahkan pelajar kecil. Sekolah-sekolah hebat akan mengalahkan sekolah kecil. Smart labu akan mengalahkan rantau. Betul. Anak saya SPM 2021, smart labu. Tapi Anis, Allah jadikan COVID-19 untuk kita berehat sekejap. Zaman sekarang, the fast fish, ikan yang laju akan mengalahkan slow fish. Jadi anak-anak sekalian, kamu jangan jadi slow fish. Kamu jangan terperangkap dengan pengalaman lampau SMA rantai luar biasa. Kamu, saya ulang balik, jangan bermentaliti sebagai slow fish. Sekarang banyak hotel-hotel tutup, banyak kedai tutup. Sebab kamu jangan terperangkap. Okey, dan saya ulang balik, pengalaman luar biasa. Ini saya, dan ini sebenarnya kita stop sekejap. Okey, stop sekejap. Anak-anak sekalian, bukan tujuan saya untuk menzahirkan Cikgu Jinggo ni begini-begini. Tujuan saya untuk buktikan bahawa nak bagi tahu kamu, nak memecah tembok kepercayaan kamu. Kamu dah kenal dulu kan? Saya adalah mentor, saya adalah ikon kepada budak kelas belakang. Saya memang terus terang saya beritahu anak-anak sekalian, membesar dalam keadaan yang tidak sempurna dari segi pendidikan dulu, dan saya lah orang yang terperangkap dengan labeling. Dan saya dapat rasakan betapa sakitnya emosi kamu bila kamu dibanding-bandingkan. Betul Anis? Tanda angguk kepala sikit. Betul kan? Kenapa kau tak macam kakak? Kenapa kau tak macam adik? Kenapa aku tengok orang lain hebat? Kenapa? No. Kenapa kita dibanding-bandingkan? Sebab tu saya nak bagi tahu anak sekalian, start from now. Nak jadi orang hebat, saya pegang botol ni. Botol ni penuh tak Farid? Air nampak Farid? Botol ni Farid nampak tak? Nampak tak Farid? Nampak. Botol ni air tak penuh. Air tak penuh kan? Guru saya bagi tahu. Saya jumpa guru saya. Tuan guru, macam mana saya nak hebat macam orang lain? Macam mana saya nak jadi orang hebat macam orang lain? Dapat A, 10A. Sedangkan saya tahu saya ni tak pandai. Maha guru ambil botol, dia buang air separuh, dia tinggal separuh. Cikgu Jinggo, Pak Jinggo, kamu kena mulakan apa yang kamu ada. Kamu hargai apa yang kamu ada. Tulis perkataan tu. Mulakan apa yang kamu ada. Kamu hargai apa yang kamu ada. Kamu jangan jadi orang lain. Untuk itu, yang kosong ni macam mana? Mute. Sembang apa tu? Okey, yang kosong ni. Kenapa gaduh tu? Anis, tolong tengok sikit siapa gaduh tu. Siapa gaduh tu? Sebab saya tengah tengok slide ni tak nampak sangat. Okey, guru saya bagi tahu. Yang kosong ni, cikgu, saya nak penuh juga macam orang lain. Saya nak dihargai juga macam orang lain. Saya nak ayah saya bangga dengan saya. Saya nak adik-adik bangga dengan saya. Saya nak guru-guru sebut nama saya. Caranya macam ni. A, tulis Anis. A, amati kamu kurang apa Anis. B, belajar dalam bidang apa yang kamu kurang. C, cari guru dalam bidang apa yang kamu kurang. Untuk itu, bermula pada hari ini, anak sekalian, stop membanding-bandingkan kamu dan orang lain. Stop membanding-bandingkan kamu dan orang lain. Ingat, Allah tidak pernah jadikan manusia ini gagal. Yang gagal itu adalah prosesnya. Allah tak jadikan Anis gagal. Allah tak jadikan, saya sekarang saya nampak Anis je. Sebab saya tengah pasal slide ni. Saya tengok dekat handphone saja. Saya nampak muka seorang je. Yang lepas ni saya tutup. Ingat, Allah tidak jadikan kamu gagal. Semua orang berhak hebat. Tetapi saya bagi tahu proses bermula dengan perkataan SMART.
SMART. Saya ulang balik. Mulakan apa kita ada, hargai apa kita. Ini adalah saya. Tajuknya Aku Budak Kelas Hujung, pesan buat menteri pendidikan. Dan saya di antara orang-orang yang amat percaya semua orang hebat. Tetapi ini dia. Saya nak kongsi cerita kedua. Okey, Anis, saya pegang apa ni, Anis? Pegang apa, Anis? Saya? Saya pegang apa ni? Saya pegang apa ni? Saya tak nampak cikgu sebab nampak slide je. Nampak slide aja. Okey. Tak apa, Farid? Ya ke? Nampak slide aja. Okey, nampak apa ni? Okey, saya nak bagi tahu kamu. Nampak tak? Tak nampak ya? Okey. Farid, nampak Farid? Saya nampak. Okey, nampak. Saya nampak. Okey. Mbak Anis dia pin slide rasanya. Okey, biang pis. Okey, satu hari seorang budak. Nama dia Shoaib. Budak Shoaib suka sangat tengok kepala kura-kura. Dia beli kura-kura, dia ketuk kura-kura tu hari-hari. Ketuk hari-hari. Dengan harapan nak keluarkan kepala ni. Jadi saya bagi tahu kawan-kawan sekalian, semakin diketuk, semakin ke dalam. Semakin diketuk, semakin ke dalam. Lepas tu ayah dia kesian, ya Allah, kesiannya anak aku nak tengok kepala kura-kura. Dia ambil lilin, pasang kat depan ni. Bila pasang lilin, kura-kura dapat apa, Farid? Cahaya je. Cahaya. Kehangatan. Dengan kehangatan tersebut, kura-kura itu keluar bertanpa diketuk. Bermaksud hari ini, Anis, stop membanding-bandingkan kamu. Stop membanding-bandingkan kamu. Ingat, saya beritahu kamu, bila kamu kena ketuk, kamu paksa diri kamu untuk jadi hebat. Kamu takkan jadi hebat. Live ini saya beritahu kamu, saya nak kongsikan cerita macam ni. Hidup kita ini, minat, perhatian, motivasi. Untuk bangunkan motivasi kamu, kamu kena minat. Untuk bangunkan motivasi kamu, kamu kena minat. Minat untuk dapat 10A. Jangan hidup dengan minat orang lain. Daripada situ saya ulang balik. Cikgu Jinggo, teruskan. Ini Cikgu Jinggo. Alamak, sorry. Ini saya di antara orang-orang percaya dan saya bagi tahu alhamdulillah satu pengalaman luar biasa. Ini juga saya dekat TV nak bagi tahu kamu semua kepada Anis dan kawan-kawan, dunia tidak pernah tanya di mana kamu mula. Dunia tidak pernah tanya Cikgu Jinggong kau UPSR apa A, SLP apa A. No. Keputusan. Untuk itu kamu runtuhkanlah kepercayaan negatif kamu. Yang jangan terperangkap dengan trial kamu yang lepas. Untuk itu ini program saya selama 13 episod bersama Badal Farid juga. Dan akan syuting lagi. Tak lama lagi akan syuting lagi 13 episod. Dan ini adalah saya sebenarnya. Adalah saya. Jadi anak-anak sekalian, kalau kamu tanya pada saya, mungkin dah dengar cerita saya dulu. Ini adalah rumah saya. Dulu, saya datang Kuala Lumpur, Anis, dengan keinginan yang paling hebat. Saya nak buktikan kepada ayah sebenarnya. Saya nak buktikan kepada ayah, segala sangkaan ayah pada saya dulu adalah salah. Walaupun saya bukan anak yang ada A, seorang anak yang naik ke pentas anugerah cemerlang, seorang anak yang membanggakan cikgu-cikgu, tapi saya tahu saya lah orang yang hebat. Dan saya tidak mahu banding-bandingkan saya. Saya tinggal di jalanan selama 3 minggu. Saya tinggal di jalanan, saya beritahu kamu anak-anak sekalian, tangan inilah yang masuk ke tong sampah di Putrajaya, Choket Road, yang ambil makanan. Kamu tengok, itulah sekarang ni saya melawat balik kawan-kawan supaya kamu tidur tepi jalan, berselimutkan apa? Surat khabar, baju bergantungan. Inilah dunia saya. Saya beritahu kamu, tapi yang tak pernah padam hidup saya adalah 4 perkara. Tulis 4 perkara. Kalau kamu tak ada 4 perkara ni, kamu akan jadi orang yang saya rasa lebih baik kau mati. 4 perkara. Saya contengkan ini. Perkara pertama, kamu akan mati sebelum usia kamu. Tulis, Anis. 1. Bila kamu tak ada matlamat. Bila kamu tak ada matlamat. Bila kamu tak ada matlamat. Yang kedua, bila kamu tak ada roadmap, kamu tak ada pathway, kamu tak tahu kemana, kamu tak ada, bila kalau kamu ada matlamat, kamu tak tahu macam mana kamu nak dapat matlamat kamu. Kamu tak ada roadmap. Dah ada roadmap, kamu tak ada why. Kamu tak ada perkataan why. Jadi akhirnya bila kamu tidak ada hope, kamu tak ada harapan. Keempat-empat faktor ini, tulis anak sekalian. Empat-empat faktor ini amat-amat mempengaruhi kemajuan kamu. Ingat balik, Anis, 4 perkara apa dia? 1, matlamat. 2, roadmap. 3, apa dia? Big why.
keempat, harapan. Kalau kamu tak ada semua, walaupun kamu ada matlamat, yang 3 kamu tak ada, tak boleh. Walaupun kamu ada harapan, yang 2, 3 tak ada, tak boleh Farid. Kalaupun ada roadmap, why tak ada, goal tak ada, hope tak ada, tak boleh. Jadi saya bagi tahu kamu, impian saya mudah. Saya nak sangat-sangat jadi orang hebat. Saya ambil kelas malam, saya belajar dengan perkataan why. Saya banner roadmap saya tahu lepas ni buat apa, lepas ni buat apa, lepas yang tak pernah padam hidup saya Farid pada waktu itu. Cikgu Sabrina masih on lagi cikgu Sabrina? Cikgu Sabrina masih ada? Ya, dengar. Cikgu yang tak pernah padam hidup saya cikgu ialah harapan. Satu masa saya bagi tahu saya banner roadmap cikgu. Saya ada peta STPM berapa tahun, universiti berapa tahun, nak kerja mana cari duit. Saya ada roadmap saya. Roadmap saya. Akhirnya sampailah sekarang saya bagi tahu kamu impian saya. Sekarang saya membuka sebuah warung makanan percuma untuk, inilah warung saya. Inilah matlamat yang terbaru saya. Saya membuka sebuah warung makanan percuma untuk orang-orang di jalanan. Kau bayangkan, dulu saya mengemis minta makanan Cikgu Sabrina. Dulu, sekarang hari-hari RM2,000, RM3,000. Hari-hari keluar. Duit saya ke? Bukan. Seluruh Malaysia berderma. Kami bagi makan, menteri pun datang dan saya bagi tahu kamu. Dan nak share sikit lagi, ini adalah kepercayaan saya. Saya bersama dengan Abang Farid dan juga Brother Bob dulu dijemput berkali-kali masuk penjara. Dalam penjara ni seulang balik adalah rakan-rakan kamu yang sebaya kamu, rakan-rakan kamu yang tersilap pilih kawan, rakan-rakan kamu tak pasal. Tetapi kita dah memperkenalkan budaya Cikgu Sabrina. Kalau dulu dalam penjara, sekarang dipanggil sekolah koreksional kan. Lebih berkasih sayang, berikan kehangatan, berikan harapan. Banner ke semua empat-empat ni. Kamu kena ada matlamat, kamu kena roadmap, kamu kena ada why, kamu kena ada harapan. Akhirnya sebagai tukang anak sekalian, kamu tengok kan akhirnya 2 orang dapat SPM 6A. Nampak Cikgu Sabrina? Ya, 6A. Alhamdulillah. Ya, kamu boleh tengok. Kamu SMA rantau yang ambil SPM, orang dalam penjara pun dapat sujud syukur sekarang. 6A 2 orang dalam penjara. 6A, ya. Saya ulang balik dengan terhad belajar, tak ada belajar. Ini bukan lagi COVID-19 cikgu. Dia orang tak jumpa saudara, tak jumpa adik-beradik, wifi tak ada, apa pun tak ada. Apatah lagi nak main bola, apa pun tak ada. Yang mereka ada 4 perkara cikgu. Satu ialah harapan. Aku nak keluar kawasan ni, aku nak lakukan semua untuk mak. The big why dia. Big why. Jadi anak sekalian saya ulang balik, kejayaan takkan berlaku dengan perkataan. Ini dia. Kejayaan takkan berlaku dengan perkataan how. Start with why. Okay, saya lambat sikit lah. What do you do? How do you do? How lah tindakan kamu dan why you do. Kenapa kamu buat? Kenapa kamu nak ambil SPM? Kenapa kamu nak ambil SPM? Lagi penting. Akhirnya saya bagi tahu kamu sekalian, dengan izin Allah, saya Cikgu Sabrina, ini adalah pengalaman luar biasa saya. Saya just nak buktikan pada kamu. Betul ke Cikgu Jinggu ni? Betul lah. Betul lah. Ini saya berdiri depan kolej saya. Ini bukan main-main. Ini gambar masa muda ni. Saya bersama dengan Ashraf Sinclair. Nampak Ashraf Sinclair tu? Muda-muda comel-comel tu kan? Yang pakai topi sebelah saya tu. Suami Bunga Cinta Lestari kan? Itu kawan saya tu. Dia panggil. Dan nama Jinggu pun ada kaitan. Dia yang bagi sebenarnya. Okey. Jadi, saya nak bagi tahu anak sekalian. Start from now. Runtuhkan tembok kepercayaan kamu. Semua orang hebat. Orang yang duduk kelas belakang pun Anis boleh pergi luar negeri Anis. Saya boleh duduk luar negeri. Belajar tapi macam mana prosesnya. SMART. Tahu tak? Faham tak ni? Okey, nak bagi semangat. Saya harap yang SPM 2021 ini pertemuan pertama kita. Jumpa lagi bila COVID dah habis. Betul cikgu? Amin, insyaAllah. Okey, ini buku saya dan sekarang slide saya dah habis. Saya akan tutup. Saya akan buka coaching method. Okey, sekarang kita stop dengan Oscar. Yes. Dah mula. Okey. Rakan-rakan TikTok saya pun habis lah. Okey. Okey, sekarang dah habis TikTok saya. Okey, sekarang kita mulakan prosesnya. Okey. Nampak saya berdiri tak? Nampak. Okey, Farid. Okey, ini siapa ni? Ini Cikgu Zari Sofia. Cikgu ke parent ni? Cikgu ke? Student. Sorry. Saya Student kan? student. Macam cikgu Zari Sofia. Student. Zari Sofia ambil SPM bila? 2021 ke? 2020. SPM
2020, yes. Saya Oh, ya, best ya. 2020. Okay, buka kamera semua. Sekarang saya akan share how to do. Why dah habis dah? Why dah selesai? Dan kamu tahu, berjaya cikgu-cikgu, pijak kaki ke badan Pers Australia bukan soal how. Saya bukan soal budak pandai tiba-tiba pergi luar negeri cikgu, sponsor, tapi saya ada sponsor lah. Tiket sponsor, belajar sponsor. Sebab why? Dalaman saya satu je. Saya bagi tahu pada Madinah Farid, tolong ambil gambar Farid. Kita buat video sikit. Saya bagi tahu kamu, dalaman saya sentiasa saya bagi tahu. Sedia motivasi awal kau cikgu, kalau bos saya bagi tahu, Jingo, ujung minggu ni siapa nak kerja? Saya. Siapa nak buka pintu pejabat? Saya. Siapa balik lewat? Saya. Semua saya. Saya bagi tahu. Saya bagi tahu. Lepas ni cikgu pengutus, siapa nak? Saya. Siapa? Saya. Jangan banyak argument. Ni yang form 5 ni. Semua kena buat. Sebab proses belajar ini semua kena ambil tanggungjawab. Kita punya fikir masih ada lagi tak? Fikir kita ada lagi? Ada lagi fikir kita? Okey, kawan-kawan sekalian, saya ulang balik sekarang. Okey, sekarang kita kongsikan metod nak berjaya. Tulis OSCAR. Apa tu? Oscar. Yes, sekarang yang SPM 2021, SPM 2020, tolong ambil nota ni kepada semua pelajar. Wow, kepada Nurin, cantik rumah kamu Nurin. Cantik rumah kamu tu, nampak tepi kiri kanan tu, nampak cantik tu. Kamu kat dalam rumah ke ataupun dalam luar rumah? Nampak macam luar rumah Betul, betul. Okey, kepada Siti Nur, kepada Nur Sarah, kepada semua buka kamera. Farid, bila buka kamera ambil gambar Farid, kita masuk ke TikTok, Instagram kita. Okey, kita jelas sekarang. O, ada. O ialah outcome. Nak jadi orang hebat, kamu kena ada outcome. Outcome tu apa dia? Ni, budak duduk kat parking kereta ni, Nurin. Outcome apa Nurin? Outcome tu apa dia? Outcome adalah apa yang kamu mahu. Okey, jelas. Apa yang kamu mahu. Kalau kamu tak tahu kamu nak apa, umpama orang main bola tiang gol tak ada. Orang yang tidak ada matlamat macam orang main bola tiang gol tak ada. Matlamat mestilah 3P. P yang pertama, tulis. Personal. P yang pertama, personal. Matlamat inilah matlamat kamu. Bukan matlamat mak ayah. Bukan matlamat orang lain. Saya ulang balik. Berapa ramai orang-orang yang patah balik sebab dia hidup dengan matlamat orang lain. Dia hidup dengan matlamat orang lain. Saya ulang balik. Matlamat mestilah personal. Okey. Matlamat mestilah possible. Boleh capai. Boleh capai. Boleh capai. Bagus sekalian. Boleh capai. Boleh capai. Kamu nak macam mana nak capai? Contoh dia macam ni. Cara mudah. Ini botol kosong, tak penuh, nak capai. Okey, ingat, burung tak terbang tinggi seekor-sekor. Burung terbang berkumpulan. Kamu kena pastikan kamu ada circle yang akan penuhkan air kamu. Saling-saling penuhkan. Penuhkan. Amati, belajar, cari guru. Amati, belajar, cari guru. Okey, seterusnya, bila kamu dah ada personal, dia mesti ada perkataan ini. Profitable. Keuntungan emosi. Keuntungan emosi. Orang-orang yang matlamat dia, outcome-nya tidak ada keuntungan emosi, dia akan patah balik. Dia akan mudah patah balik. Putus asa. Macam mana nak jumpa perkataan itu? Saya tulis perkataan ini. Saya tulis perkataan ruas. R-U-A-S-R. Ruas. Biar buku bertemu ruas. Okey. R pertama. Kamu kena temui alasan kenapa kamu nak 10A. Alasan. Mesti ada matlamat yang profitable. Temukan reason. Alasan. Kamu nak 10A. You. Sesuatu yang menguntungkan emosi kamu. Kalau kamu tengok pada saya, tu yang saya drive tu, yang saya boleh letakkan diri saya sampai ke luar negeri tu sebab apa yang berlaku pada saya? Keluar TV, keluar buku. Ayah saya tengok. Ayah saya ialah keuntungan saya. Setiap kali keluar TV, saya bagi tahu Anis, Zainal, saya bagi tahu ayah. Saya keluarkan buku, saya tulis nama ayah saya. Dan ini adalah keuntungan emosi saya. Bukan soal duit, bukan soal glamour. Saya nak suruh ayah saya tengok. Dan saya bagi tahu kepada Ikmal, bila ayah saya tengok, bila ayah telefon, wow Harun, ayah bangga dengan hang. Kita rasa macam, wow. Cukup perkataan itu.
perkataan itu sudah cukup untuk saya. Tak perlu duit, tak perlu apa. Saya rasa itu kamu perlu benda tu kan. Sebab tu bagi pada mak-mak ayah yang menonton, saya ulang balik, ajaklah mak-mak kamu menonton sekali kat belakang tu. Stop banding-bandingkan anak-anak yang handsome macam si Iqbal ni. Muka dah macam muka Dain Said ni. Muka dah macam Dain Said dah. Yang ni dah muka Iqbal dah macam muka Syuk dah ni. Muka, okey, jadi saya bagi tahu kamu, pertama sekali, bila kamu dah ada R and U, dah jumpa reason, dah tahu kamu punya keuntungan emosi, untung emosi, saya ulang balik, orang-orang yang melakukan sesuatu yang tak untung, dia patah balik. Orang-orang yang melakukan sesuatu dengan keuntungan orang lain, kau nak dapat 10A Anis, mak kau yang nak sebenarnya, bukan kau nak. Kau Anis kalau boleh nak kahwin kan? Kalau boleh nak kahwin dengan Ikmal kan? Itu matlamat kan? Kalau boleh gitulah kan? Contoh. Tapi mak nakkan Anis ambil SPM, jadi ustazah, jadi masuk TV, itu matlamat orang lain. Bila matlamat orang lain, Nurhanis, kamu akan putus asa. Kamu tengok, sebab dunia ni tak pernah tanya di mana kamu lah. Tengok macam Cik B tu kan? Tolong. Kamu tengok Cik B macam mana? Dah lah gemuk, pendek. Hitam pula tu. Tetapi luar biasa. YouTube dia juta orang tengok. Sekarang Farid, apa rancangan TV dia tu? Apa rancangan TV dia? Musikal lawak. Yes. Setiap minggu orang tunggu dia masuk. Walaupun biasa-biasa. Tapi dia jadi diri sendiri. Apa yang dia buat tu semua kau juga emosi. Saya ulang balik. Nak menguntuk ajan. Jadi A adalah, tulis. Bila kita dah ada keuntungan emosi, di kala itulah sebagai kamu sekalian, ability kamu keluar. Ability kamu punya kekuatan keluar. Sebab saya bagi tahu, bila kamu hidup dengan orang lain yang matlamat, kamu takkan jumpa kekuatan kamu. Macam Cikgu Jinggo juga. Kalau saya ikut ayah saya jadi cikgu. Kau jadi cikgu, saya takkan jadi macam ni. Kalau ikut ayah saya akan jadi cikgu. Ayah saya cikgu, mak cikgu, adik-beradik cikgu. Sebab tu nama saya cikgu kan, Cikgu Jinggo. Kalau saya jadi cikgu, saya tak macam ni Cikgu Sabrina. Mungkin saya akan jadi Cikgu PJ ke kan? Cikgu PJ. Saya tak boleh menjerit macam ni. Bila jadi motivator, barulah keluar. Kreatif. Keluar ke macam-macam. Keluar ke cuconting. Keluar main gitar lagi. Wow. Saya bagi tahu kamu. Dengan senang. Dia semua keluar. Bila kamu dah ada passion, semua keluar. Betul lah. Anis, sebab kalau kita hidup dengan, okey, jadi lepas tu, bila kita dah ada semua, dia kena ada S. Tulis. Ikmal, tulis Anis. Nak jadi orang hebat malam ni. InsyaAllah malam ni kita jumpa luar biasa. Yang SPM 2001, kena bersinergi dengan orang lain. Sebab tu kata seorang maha guru dalam filem Mortal Kombat, Cikgu Sabrina, pada masa game nak berjalan tu, pahlawan nak bertembung, dia beritahu, okey Tuan Guru, saya nak minta Tuan Guru berikan pesanan pada saya sebelum saya pergi berjuang. 3 perkara. Anak-anak yang ambil SPM. 3 perkara Mardina. Mardina. Nama sebenar kamu ke ni Mardina? Mardina. Betul ke Mardina? Betul ke ni? Email. Betul ke? Ha? Betul ke? Mak saya Ataupun punya. nama orang lain? Ataupun nama orang lain? Mak saya punya. Patutlah saya panggil kau Mardina, nanti kau marah kan? Kau bukan Madina kan? Okey, terima kasih Madina. Okey, 3 perkara nak menang. Mardina, kamu nak menang. Kat Mardina ni kamu ambil SPM tahun bila ni? 2021, 2022? Tahun 20 atau 2021? 2021. Yes, dengar ni. 3 perkara. 1, syarat untuk menang. Safia, kamu kena kalahkan ketakutan kamu. Kalahkan ketakutan kamu. Sekarang kamu jelaskan, kita jadi orang yang gagal sebab takut. Sebab tu kamu tengok kenapa adik-adik kamu budak kecil jatuh bangun sebab tidak ada perkataan takut. Yang kedua, kamu kena pastikan kamu jangan malu minta tolong orang. Saya ulang balik. Jangan malu. Fake. Rambut dah macam Tarzan fake. Fake. Handsome kan? Jangan malu minta tolong orang. Yang ketiga adalah jangan hidup dengan pengalaman lampau. Dan you pergi perang. Saya ulang balik. Jangan hidup dengan pengalaman lampau. Cikgu Sabila rekod cikgu ya. Malam ni semangat sikit cikgu. Cikgu rekod, okey. Ingat kawan-kawan sekalian, 69 orang saya ulang balik. 1, kalahkan ketakutan. 2, jangan takut minta tolong orang. Jangan malu. Si Anis Zainal
Jangan malu bertanya pada cikgu-cikgu. Jangan malu jumpa dengan Fik, Iqbal, Mardina. Tanya dia orang. Akhir sekali ialah R. R ini apa dia? R ini ialah reward. Kamu kena reward diri sendiri. Kamu kena hadiah diri sendiri. Yang paling penting, jangan banding-bandingkan kamu dan orang lain. Selesai bab O. Dah ada O, dah jumpa buku dengan ruas, Cikgu Sabrina, S. Tulis. Nak menang, nak pergi tempur ni, S ialah situasi. Fahami. Nur Anis, kamu kena faham kamu di mana sekarang, Nurin. Fahami. Kamu kena tahu kamu di mana. Kamu kena jelas, Daus, situasi kamu kat mana sekarang. Apa perasaan semasa kamu, Iqbal? Perasaan apa? Yang SPM 2020. Sedih, takut, fed up, give up, apa lagi? Lopek. Apa perkataan lagi cikgu? Yang sesuai. Putus asa, give up. Sekarang COVID-19 hari ni berkat 5K. Cikgu macam takut-takut ni. Itu perasaan semasa kamu ni. Perasaan semasa kamu sekarang. Saya beritahu. Untuk itu saya ulang balik. Akuilah. Kamu tengok apa simptom dia. Simptomnya Ikmal. Kamu sedih. Kamu termenung. Kamu rasa motivasi kamu rendah. Kamu rasa kamu frust. Itu simptom perasaan kamu sekarang. Akuilah. Sebab tu saya ulang balik. Bila kamu tahu air kamu ni kosong, Cikgu Sabrina, Anis, pertama sekali 3M. Mengaku, menerima, modify. Tulis. Perubahan takkan berlaku fake untuk orang yang sombong. Perubahan takkan berlaku untuk orang yang tak mengaku. Aku okey, aku okey, aku okey. Semuanya okey. Dia tutup lubang ni. Dia tutup. Dia cuba tutup. Si Nurin, tutup Nurin. Dia tak nampak. Dia tak nak bagi tahu orang yang botol air dia kosong. Dia tak nak bagi tahu orang yang dia lemah. Dia tak nak bagi tahu orang yang aku ni lopek. Semua okey. Tapi saya beritahu kamu anak sekalian, dulu okey. Bila COVID-19 berlaku, zaman-zaman fast fish, be yourself. Letih lah. Penat lah. Kalah lah. Kamu kena mengaku, Anis. Kalau kamu rasa kamu lemah, lemahlah. Jangan sombong dan ego pada benda yang tak tempat. Sebab zaman selepas COVID ni, seakan-akan semua kena laju. Semua orang jadi super. Untuk itu saya beritahu kamu, bila kamu dah jelas situasi kamu, ingat kuis saya. C. Kenal pasti punca. Kenal pasti punca. Kamu kena tahu apa punca kamu stres, apa punca kamu gagal, apa punca kamu tak dapat kuasai subjek, apa punca kamu trial kamu 2A. Ni, Ikmal. Ikmal, siapa yang ambil SPM 2020? Siapa dia? Aiman. Bila Aiman? Aiman, last trial berapa A? 5, 4. Mengaku dan sebagai kamu tengok result tu, kamu rasa macam frust, sedih. Kenal pasti punca Aiman. Puncanya apa? Hari-hari main Mobile Legend. 8 pagi, 8 malam, 8 pagi esok. Tak cukup. PUBG. Tak cukup lagi. Main basikal lajak. Tak cukup lagi. Tengok wrestling. Tak cukup lagi. Layan YouTube. Tak cukup lagi. Tidur malam 3 pagi. 4 pagi. Kelas, besok pergi kelas, mata bengkak. Penat, letih. Kamu malas sebab 3 perkara, saya beritahu. Kamu malas sebab 3 perkara, Aiman. Ingat, Aiman. 1, tas tak menarik. 2, penat. 3, pengalaman lampau. Saya ulang balik. Kamu letih, kamu lemah sebab tu anak-anak hebat. Kau tanya pada saya. Tidur 8 jam yang sweet. Sebab tu Abang Farid pun tahulah. Saya lah orang yang tak pernah ada aktiviti malam, Cikgu Sabrina. Maghrib di rumah. Tak adalah jalan-jalan rewang-rewang, tak ada. Dah full stop. Jadi sebagai tu anak sekalian, Aiman, malam ni jangan main PUBG sampai 3 pagi. Kau main dengan Ikmal ya. Okey, contoh dia begitu. Atau Sarah main game, Sarah? Sarah main game, Sarah? Bukan No, Sarah. Okey, Aiman. Kenal pasti punca. Sorry Aiman ya. Usik-usik sikit. Aiman, daripada 4A, kamu isi kosong ni. Kamu isi, Aiman, kamu isi kosong ni. Jumpa kawan-kawan, saya yakin kamu akan menang. Macam Cikgu Jinggo, bermula daripada kosong. Saya terus terang sebagai kamu, kalau orang Perak panggil Cikgu Sabrina, mangkok. Mangkok tu apa dia? Fail. Buah durian yang buat tempoyak, orang buang saja. Memang tak ada. Kat sekolah ni macam-macam. Geli-geli, skodeng. Wow. Budak kelas belakang. Tapi hari ni jadi ikon.
Cikgu, saya baru ni ada menteri datang ke tempat saya di warung. Okey, Cikgu Jinggo, kami lantik Cikgu Jinggo sebagai ikon kemenjadian di bawah Kementerian Wilayah Persekutuan. Wow, dapat dana cikgu. Alhamdulillah. Yes. Nak bagi tahu mana ada orang-orang yang selama-lamanya merempat tepi jalan. Ya, betul. Mana ada orang selama-lamanya kamu akan dapat 4A terus Aiman. Hilang dah si Aiman ni. Mesti main game ni. Mana si Aiman? Aiman, mana selama-lama tak ada Aiman? Nanti jadi ikon, jumpa menteri. Wah, menteri jumpa. Cikgu, kita ada projek sekarang cikgu. Kita nak keluarkan orang-orang ini. Tak mau lagi. Tak apa. Kamu gagal biar sekali saja si Aiman, Iqmal. Ingat, Kaldai tak jatuh lubang yang sama 2 kali. Kamu kenal pasti punca dan A. Tulis. A paling penting. Sambil-sambil itu minum sikit cikgu. Ini sebenarnya Duk minum cikgu. wow. Teruja cikgu. Lepas ni main gitar pula. Lepas ni Abang Farid ambil sekejap, bagi energizer sikit. A. Tindakan. Berapa ramai orang-orang motion action. Ingat perkataan tu. Motion kat sini, action kat sini. Dia sekadar motion cikgu. Sekadar nak je. Aku nak macam orang lain. Aku nak. Tapi bila sampai tindakan, dia patah balik. Berapa ramai jambatan antara motion ke action ialah perkataan komitmen. Iqbal. Jambatan untuk sampai kepada kejayaan kamu ialah komitmen. Ataupun dalam bahasa lainnya adalah committed. Atau bahasa Arabnya istiqamah, lawannya istirahat. Ingat, berapa ramai orang-orang istiqamah Aiman tapi akhirnya dia istirahat. Sebab tak ada perkataan why. Kamu beristirahat lagi banyak pada istiqamah. Okey, jadi jelas. Lepas ni kita buka kamera, Abang Farid buat. Okey, akhirnya cikgu, Oscar kita akhirnya kita kena repeat balik. Repeat tindakan kita. Ingat anak-anak form 5 semua sekali, sama ada tahun 2020 tu, ingat repeat. Kamu repeat balik tindakan kamu. Kamu tahu punca kamu. Okey. Jawapannya aku tak fokus. Aku lebih fokus. Jawapannya selama ni aku banyak main game, kurang. Buat hari-hari. Repeat tindakan kamu sehinggalah repetition menjadi kita punya budaya. Kebiasaan, habit, budaya dan sikap. Okey, jelas. Kalau sekarang kita masuk ke sekarang dah 9 suku. Farid, ada masa sikit lagi Farid, cerita katak pula. Wow, bersama Abang Farid tak sabar tu. Okey, ingat cikgu, saya dah kongsikan apa tadi? Smart dah kongsi apa lagi? 3P. 3P, harap apa? 3M. Buku bertemu ruas. Ini semua cerita zaman-zaman selepas PKP. Semua nak laju. Okey Anis, last sekali. How to do. Dah habis dah why. Sekarang Abang Farid akan ambil pada pukul 9.30 sekejap Farid. Farid ambil sekejap. Okey. Mungkin malam ni saya nak share sebenarnya. Share lebih sikit. Okey. Satu hari ada seorang saintis, dia ambil anak katak. Dia ambil anak katak, dia campak katak air panas. Bila air panas, katak lompat terus. Dicampak 4 ekor anak katak, dibiarkan anak katak itu bermain di kawasan air yang sejuk. Selesa, sangat-sangat selesa. Aiman, dalam ni zone selesa kamu. Iqbal, Anis, ada WeChat, Instagram, Facebook, Twitter, Mobile Legend, PUBG, Basikal Ajak, TikTok, Bigo. Apa lagi? John Cena, Undertaker, Roman Ryan, Big Bang, Ezo M, Ezo K. Wow. PU Said. Jangan lupa PU Said. Tiba-tiba Khairul Amirin, tiba-tiba api dibakar di bawah. Cabarannya datang. Saya ulang balik, the mental block berlaku. Musuh utama kamu ialah mental block. Sebab tu sebagai beritahu, manusia ni, semua kaitan hidup manusia ni bergantung besar kepada pemikiran dia. Pemikiran. Apa yang kamu tulis, apa yang kamu fikir secara negatif, dia akan jadi ketakutan. Ketakutan secara, dia akan jadi halangan. Halangan kamu sebenarnya adalah apa yang kamu fikir. Saya ulang balik, Iqbal. Halangan kamu ialah apa yang kamu fikir. Sebab tu hati-hati dengan tiga kluster. Iqbal tulis. Tak boleh, tak mungkin, tak mahu. Nah, full stop. Anis, tak boleh, tak mungkin, tak mahu. Sampai ke tak mahu cikgu, habis cerita. Kalau tak boleh, okey lagi. Orang tolong buatkan. Tak mungkin. Ada orang tolong, tengokkan. Kalau tak mahu, habis. Saya bagi tahu, bermula dengan apa yang kau fikirkan.
Untuk itu sebagai teruslan, ikut saya. Aku fikir, sama buat macam, buka kamera, aku fikir, ikut saya. Aku fikir, aku mampu dan melakukan. Ambil video Farid. Lagunya. Aku fikir aku mampu dan melakukan. Aku fikir aku mampu dan melakukan. Aku fikir aku mampu. Aku fikir aku mampu dan melakukan. Sekali lagi buat sekali lagi. Last kali main gitar lah. 1, 2 mula. Aku fikir aku mampu dan melakukan. Tangan. Aku fikir aku mampu dan melakukan. Aiman. Aku fikir aku mampu. Aku fikir aku mampu dan melakukan. Siti Nazirah. Ingat Siti, semua hidup kita bergantung kepada kamu fikir. Saya lambat sikit. Saya nak kongsikan cerita. Satu hari, ini kisah benar. Baru berlaku lagi. Ada seorang penyanyi top di UK, di US lah saya. Dia tiba-tiba dapat jemputan buat show dekat hotel besar sebelum COVID. Tiba-tiba muka naik jerawat. Anis naik jerawat. Muka dia jerawat. Dia rasa macam tak nak jumpa orang. Tapi show itu, show yang ada raja datang. Dia mesti pergi. Dia jumpa dengan satu coach. Cikgu Sabrina jumpa coach. Okey, coach, macam mana hilangkan jerawat ni? Coach cakap mudah saja. Kau balik rumah, kau buang semua cermin rumah kau. Kau buang semua cermin. Kau jangan berjalan depan cermin. Kau berjalan, kau naik flight, dalam flight no cermin. Pergi hotel, kau bagi tahu hotel tu buang semua cermin. Kenapa cermin dan juga pemikiran kita? Sebab kamu tengok cermin, kamu fikir. Kamu tengok cermin, kamu fikir. Sebab tu saya beritahu, jangan fikir yang tak molek Muhammad. Muhammad ni bilik gelap belakang ni. Jangan fikir yang negatif. Kalau pertimbangan, ketakutan, halangan dipendekkan jadi apa Iqbal? Pekehar. Pekeharnya banyak sangat. Ni siapa ni? Ini si Khairul Amirin pakai topi ke rambut ni? Pakai topi Topi ke rambut? Khairul? Okey. Rambut. Rambut. Wow, dah panjang. Okey, ingat seperti itu. Kamu nak jadi orang hebat, pemikiran yang positif. Kamu kena pergi ke depan. Kalau kamu fikir tak boleh, kamu memang tak boleh. SPM tak boleh. Untuk itu saya ulang balik, jangan banyak pertimbangan negatif. Okey, cara macam ni. Api dibakar di bawah. Ini Zul saya kamu. Dan saya ulang balik anak sekalian. Kata A, Anis. Kata A, Zainal. Kata A, lompat keluar. Dia terus lompat keluar. Anak-anak hebat di hadapan saya. The syndrome of boiling frog. Ujian dibuat. Seluruh dunia bercakap benda yang sama. Tapi saya dah buat inovasi sikit. 4 ekor nak kata. Bila api dibakar di bawah, perubahan berlaku. SPM semakin dekat. Nur Hasmi. Dekat, makin dekat. Kamu rasa kamu selesa lagi. Simptom orang-orang yang terperangkap dengan mental block. Dia selesa dengan apa dia ada. Simptom kedua, takut untuk keluar. Sebab dia apa? Kata B, macam mana? Kata A, bagaimana? Tulis. Kata A, bagaimana? Kata B, macam mana? Dia belum keluar lagi kawasan tu dah ada macam mana, Ikmal. Kamu belum buat lagi, kamu dah ada macam mana. Macam mana cikgu saya nak belajar, cikgu rumah saya macam mana ni, line tak kuat ni. Macam mana rumah saya wifi. Ya Allah, ya Tuhanku. Anak sekalian, si Aiman. Sesekali nanti datanglah kamu tengok apa susahnya orang-orang tinggal di lorong-lorong ni. Orang ramai usah. Kamu jangan. Okey, api naik lagi 20 cikgu. Dinaikkan 20. Kata B, penyakit pertama ialah M, menunda. Ingat, kamu terperangkap. Bila kamu menunda, Anis, kamu telah dikuateri virus mental block. Naik lagi 30. Air semakin panas. SPM semakin dekat. Yang SPM 2001 jangan lambat-lambat. A pula. Anggapan salah mengenai kejayaan. Anggapan salah. Adakah nak berjaya itu mesti A banyak pada PT3? Nak berjaya itu mesti kau orang pandai? Nak berjaya itu mesti kau kelas depan? Nak berniaga mesti modal banyak? Anggapan salah. Seulang balik. Naik lagi 40. L pula. Apa dia? Lalai. Orang dah janji cikgu bagi tas, kamu lalai, kamu leka sangat-sangat. Naik 60, air semakin panas. Kata B, terperangkap lagi, takut nak keluar. A pula, beralasan. Kata B beralasan. Kau bolehlah Iqmal, kau anak cikgu. Kau bolehlah Nurin, rumah kau cantik. Kau bolehlah Nurin, kau cantik.
Aku ni biasa-biasa saja. Kau bolehlah. Cikgu suka kau. Semua orang suka kau. Banyak sangat alasan untuk betulkan diri sendiri. Akhirnya api sampai 80, 70. S pula. Sering putus asa. Sampo jadi apa, Anis? Penyakit apa tu? Penyakit apa? M-A-L-A. Malas. Malas. Habis. Sampai 80. Maka kata B terus-terusan main game. Mobile Legend. 8 pagi, 8 malam, 8 pagi esok. Macam anak saya juga. Cabaran besar sebenarnya. Tak bayar wifi, lambat wifi, marah ayah. Macam tu ke Aiman? Bukan Aiman ya. Aiman anak hebat kan? Bukan macam tu kan? Pergi balik kampung, charger tinggal, sanggup patah balik. Wow. Nak balik kampung, rumah nenek, wifi tak ada. Tak nak balik. Sanggup rumah seorang. Sebagai kamu, akhirnya apa sebenarnya penyakit kata B ni? Tulis. Penyakitnya ialah penyakit ini. Tulis. MB. Mental block. The mental block. Penyakitnya mental block. B yang pertama, tulis. Bad image. Kata B terperangkap dengan gambaran buruk terhadap diri sendiri. Cik ulas nanti. B kedua, bad environment. Pengaruh persekitaran. Kata B nak keluar kawasan tu, tiba-tiba kawan-kawan pengaruh dia, kau jangan keluar. Cik ulas nanti. B yang ketiga, bad experience. Pengalaman lampau. Kata B nak keluar kawasan tu. Tapi ya Allah, dia takut. Takut aku pernah buat hafazan Arab, gagal. Aku tak nak buat lagi. Ada saya akan ulas nanti. B seterusnya adalah bad system, bad reference, dan last sekali adalah bad spiritual. Okey, sekarang saya akan kongsikan pada anak sekalian method ini. Method ini. Okey, dah pernah tengok kan kat sekolah kan? Okey, sekarang perlahan-lahan kita akan musnahkan benda ni semua. Okey, nanti Abang Farid ambil sikit. Okey, sekarang mana okey. Saya punya andaian saya begini. Mana bola saya? Sekejap. Ni dia bola saya. Ni dia. Ini adalah matlamat kamu. Kamu nak SPM 10A, tak sampai ke bawah. Tersangkut di sebalik apa dipanggil mental block. Sangkut situ. Untuk itu saya beritahu anak sekalian, ada setengah jam lagi. Farid akan ambil 10 minit itu. Pertama sekali syarat untuk menang, kamu jangan terperangkap, jangan membanding-bandingkan kamu dan online. Tarik keluar. Be kind. Bersangka baik dengan apa yang Allah berikan pada kita. Kita orang hebat. Kita orangnya amat-amat hebat, Iqmal. Macam Cikgu Tapi ikan hebatlah air, bukan panjat pokok. Jangan benarkan sesiapa banding kamu. Jangan benarkan sesiapa banding kamu. Tarik keluar. B seterusnya apa dia? B seterusnya adalah environment. Kamu nak keluar kawasan tu. Sebab tu kamu kena kenal pasti. Siapakah yang mengganggu kamu sebenarnya? Apakah faktor-faktor yang mengganggu kamu? Kau dekat rumah tu. Apa faktor-faktornya? Siapa orang-orangnya? Tutup notification, kadang-kadang belajar tak fokus. Kenal pasti persekitaran yang mengganggu kamu. Kadang-kadang kita nak. Tapi kadang-kadang orang-orang kiri kanan kita, circle kita. Sebab tu dikatakan change your circle. Change your circle. Tarik keluar. B seterusnya, bad experience. Jangan terperangkap dengan pengalaman lampau. Allah jadikan Aiman, Allah jadikan Nurin, Allah jadikan Indina Sofia kegagalan untuk mengajar kamu. Kegagalan bermaksud kamu telah melakukan sesuatu. Saya ulang balik. Kereta, kalau ayah kamu, si Iqmal beli Porsche. Takut kereta Porsche tercala, ayah letak kat rumah. Tak payah bergerak. Kalau kamu keluar saja bercala, langgar orang. Jadi life ini macam tu. Bila kamu gagal bermaksud tengok balik Oscar. Tengok balik punca dia apa. Sebab saya ulang balik kepada Sofia, orang Safia, kegagalan adalah signal kamu melakukan sesuatu. Jangan gagal 2 kali. 1. Ingat, pengalaman gagal. Kalaupun Safia, kamu pengalaman positif. Kamu setiap tahun kamu dapat anugerah cemerlang. Sofia, jangan terperangkap dengan perkataan, aku dah tahu. Please. Nokia hebat zaman dia, akhirnya kalah sebab ego.
Dua benda. Pengalaman yang positif dan negatif. Dengan positif, jangan sebab tu kamu tengok Nokia banyak produk dah habis. Lepas tu sebegitu tarik keluar, tarik keluar, tarik keluar, tarik keluar. Biarkan jatuh berkali-kali. Tapi jangan jatuh lubang yang sama 2 kali. Bistronya ialah sistem. Sistem Abang Farid akan buat time management. Saya nak kongsikan satu benda je lah ya. Sistem ini dikaitkan dengan kaedah, cara. Saya nak kongsikan teknik mantul. Tulis kata mantul. Okay. M-A-N-T-U-L. Mantul. Okay. Ini adalah satu teknik bagaimana kamu nak pastikan kamu menjadi seorang pelajar. M pertama, Iqbal. M ialah motivasi. Sistemnya yang orang hebat, kamu terperangkap dengan mental block bila kamu tak ada motivasi. Okay. A, atur waktu. Time management. Abang Farid akan ajar nanti. Time management. A-M-A, atur waktu. N, berpaksi kepada niat. Siti Nur Nazira. Ada niat. Okay. M, apa dia? Motivasi. A, atur waktu. N, niat. T, tanya orang. T, tanya orang. Safia, nak belajar macam tu. Okay. Tanya orang. U, berulang-ulang. Buat latihan yang berulang-ulang T2B. Dan L adalah lancar. Bermaksud, kamu kena lancarkan dia dengan cara apa? Berkongsi dengan orang lain, Anis. Kamu pandaikan orang Nurin, apa yang kamu tahu Nurin, Khairul, Siti, Muhammad dan juga Sarah. Nak pandai kena mantul. M, motivasi. A, atur waktu. N, niat. T, tanya tak faham. U, berulang-ulang. Dan L, lancar. Tarik keluar. Dan sekarang saya tinggalkan kamu pada Abang Farid selama 10 minit. Saya ambil balik Farid pada pukul 9.40. Silakan Farid. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Baik, saya Abang Farid. Okey, hi sikit. Lambat sikit Abang Farid. Okey, angkat tangan sikit. Okey, guys. Alhamdulillah. Ni saya nak. Okey, baik. Abang Farid ada 10 minit je nak kongsikan satu input yang saya sangat-sangat saya nak sampaikan kepada awak. Okey, baik. Tadi Cikgu Jiwa ada katakan bad system. Okey, baik. Kenapa kita kadang-kadang kenapa kita tak dapat apa yang kita nak? Salah satunya adalah kerana kita dalam mengawal sistem kita. Jadi Abang Farid nak kaitkan dengan sistem dalam pengurusan masa. Okey, baik. Nampak tak ni? Nampak tak? Farid buat time management tadi kan? Time management. Okey, buka kamera semua. Aisyah baru buka kamera ya. Bila Farid masuk keluar baru buka kamera ya. Sampai hati. Nampak? Okey Farid, time management Farid. Ni dalam ini adalah kuadran time management bagi adik-adik. Alright. Okey. Baik, kotak yang pertama sini Abang Farid tunjuk Do now. Okey, do next. Do now, do next, do later and don't do. Okey, simple. Okey, baik. Sebelum tu saya nak cakap kenapa masa ni penting, sebab di antara perbezaan orang yang berjaya dan orang yang gagal adalah kepintaran mereka dalam menguruskan masa. Jadi adik-adik sekalian, masa sangat penting sebab apa? Masa tak akan pernah berhenti. Pulse, betul? Masa sesa berjalan dan dia tak akan pulang. Okey, jadi so adik-adik berikan yang terbaik. Be the best version of you. Berikan yang terbaik. Jadi inilah masa dan ruangnya. Okey, baik. Do now. Apa yang kaitan dengan do now? Do now adalah aktiviti-aktiviti yang awak masukkan dalam kotak ni yang berkaitan dengan matlamat. Contoh tahun ni kita nak dapatkan straight A dalam SPM. Jadi apakah aktiviti do now? Di sini adalah aktiviti keutamaan. Study, baca nota, datang kelas Google Meet, motivasi dan sebagainya. Okey, baik. Jadi sini adalah do next, iaitu berkaitan dengan pengurusan diri. Pengurusan diri awak. Okey, baik. Ada tanya, abang, kenapa pengurusan diri pun nak kena masukkan dalam kita punya timetable kita? Okey, sebab apa? Sebab kalau kita makan, kita mandi, kita berehat, kita riadah, ambil masa tak? Still ambil masa, sebab tu kena masukkan, betul? Okey, dan juga yang ketiga adalah do later, iaitu buat kemudian. Okey, baik. Dekat sini saya nak tanya, boleh tak kita main PUBG, tengok TikTok, layan YouTube, okey, Blackpink ke apa ke, boleh tak? Boleh tak? Agak-agak, adik-adik. Okey? Yes. Alright. Okey. Ada yang kata tak boleh, ada yang kata boleh. Okey, yang tak boleh tu bagus. Okey, boleh berikan pujian. Okey, yang tak boleh Abang Farid tak katakan bila kita tengok YouTube, bila kita main game tak boleh. Okey, sebenarnya boleh. Tapi syaratnya lah, contoh, study 2 jam. Okey, ingat, main handphone
10 minit. Ataupun awak dah buat satu homework, awak dah buat latihan, jadi awak adalah awak main game, main Facebook, Instagram. Okey, bukannya berpanjangan bangun pagi, tengah hari, malam, subuh. Okey, nak main Facebook. Okey, boleh, tapi hadkan, limitkan awak. Ikut awak punya awak punya skor awak. Okey, ingat hidup ini berpandukan dengan matlamat. Okey, dan seterusnya adalah don'ts do. Okey, don'ts do, jangan buat langsung. Apakah aktiviti don'ts do? Contoh dia apa? Okey, boleh type dekat kita punya chat, Abang Farid tengok dekat skrin kat bawah ni. Alright. Don'ts do adalah aktiviti-aktiviti yang awak lakukan adik-adik kalau awak tak dapat kawal berkewinan besar. Matlamat awak tak dapat. Contoh kalau tahun ni kita nak SPM, contoh Khairul, Amirin, okey, dan kawan-kawan Dina Sofia, Anis Zainal, contohlah let's say awak nak exam tahun 2022, betul? Okey, contoh. Alright. Dan kalau pada tahun itu jangka masa dan nak exam tu, kalau awak tak dapat kawal tu, don'ts do ataupun delete awak berkewinan besar. Awak akan lost focus dan time exam awak akan susah nak score. Okay, so sangat simple. Time management adik-adik nampak simple, tapi saya yakin dan percaya masa ini memang satu benda yang sangat-sangat susah untuk diuruskan. Okay, tapi ingat, kalau nak berjaya kamu kena bayar. Bayar apa? Komitmen kamu, bayar perjuangan, pengorbanan yang kamu nak. Okay, baik. Dan saya suka sampai semua ingat adik-adik, be the best version of you. Okay, jadi yang terbaik version awak sendiri, version awak, matlamat awak, apa yang awak nak. Okay, sebab apa? Hidup pilihan, kejayaan ini pilihan, kebahagiaan ini pilihan. Jadi beri yang terbaik, baik-baik, cakap yang baik-baik, buat yang baik-baik, insya-Allah akan dapat yang baik. Baik, okey, boleh? So rakan-rakan sekalian, Abu Farid akan serahkan pada Cikgu Jinggo. Cikgu Jinggo banyak nak di-sharekan lepas ni berkaitan dengan spiritual dan sebagainya. Dan insya-Allah kalau kita ada masa lagi, kita akan berkongsi lagi. Jadi saya ucapkan selamat berjaya untuk semua. Assalamualaikum. Cikgu Jinggo boleh ambil. Wow, sekarang kita akan berkolam jiwa, Cikgu. Kita dah buat kat sekolah. Dan jelas kan, kamu dah terjelas sekarang ni time management. Time management adalah pencuri kejayaan kamu. Kau buat macam mana sekalipun, tapi bila time management kamu, do it now, do it later, apa Farid? Ada 4 faktor itu kamu tak kuasai, kamu rasa kamu buat macam mana pun, tapi kamu akan terperangkap, kerana musnahkan. Sebab tu saya bagi tahu kamu time management. Sebab tu kamu tengok kenapa orang Korea hebat, berpaksi kepada kalau if you on time, you late. Okay, sekarang kita punya bola dah jatuh ke bawah. B seterusnya adalah bad reference. Reference ini maksudnya rujukan yang salah. Kamu kena kenal pasti, nak menang, saya ulang balik, kamu mesti kenal pasti siapa yang support kamu. Betul Anis? Siapa support kamu dan tarik keluar. Dan ini yang saya nak kongsikan cikgu-cikgu last sekali. Yang ni saya minta buka kamera lah. Last sekali. Kadang-kadang dalam hidup kita anak sekalian, saya cakap pelan sikit lah ni ya. Kamu dah buat macam-macam buat, tapi kenapa tak dapat? Kenapa tak dapat? Kenapa ada orang yang sedikit usaha, komitmen dia, Allah mudahkan apa yang dia nak. Dalam hidup saya pun sama, tapi Allah berikan saya peristiwa, satu ilmu yang saya nak kongsi bersama kamu, bagaimana punca-punca kamu gagal secara total. Walaupun kamu menang, tapi pujian buang pi adalah ujian. Di hadapan saya mungkin saya dah kongsikan dulu, saya repeat balik dan saya dah buktikan Cikgu Sabrina macam mana hari ini dengan izin Allah saya menang. Anak-anak, ayah lah, bukan ayah, mak saya, di antara orang-orang yang rapat dengan saya, buku-buku, program TV dan nak cakap soal ekonomi, dia masuk cikgu, hari-hari masuk cikgu. Dan saya memberi pun tak nak putus, bermula di sini. Anak sekalian, saya nak kongsikan cerita last kali, penghalang perubahan kamu ialah the bad spiritual. Keangkuhan, kesombongan, bila mana hubungan kamu dengan Allah, hubungan kamu dengan guru-guru, adab kamu dengan mak ayah, dia akan penghalang. Kau buat macam mana sekalipun, dia akan halang. Okay, cerita dia macam ni. Kita nak tengok muka si Aisyah Humairah. Wow. Okay, ini adalah air. Air ini ditakung, saya ibaratkan air ini adalah macam soal apa dia? Hati. Kita dah kongsikan di sekolah kan? Saya kongsi semula. Soal hati. Hati ini sebenarnya dia memberi impak kepada tindakan kamu. Hati di sini, akal di sini dan tindakan fizikal. Okey, hati macam-macam kan? Busuk hati, hati-hati, buah hati, makan hati. Apa lagi? Sakit hati. Apa lagi? Dan macam-macam cikgu. Apa lagi cikgu?
Soal hati kan. Okey. Dan kau bayangkan hati yang jernih, hati yang bersih adalah hati kalau kamu dilahirkan. Okey, cikgu telajak sikit boleh cikgu ya? Kau telajak sikit-sikit 5 minit 10 minit sebab saya akan buat quiz nanti. Okey, kau bayangkan dia bila air yang jernih, kita bayangkan air ini umpama macam baby. Adik kecil. Dosa tak ada. Nikmat Allah bagi, nampak nikmat tu dan semua orang dapat menikmati apa yang kamu ada. Potensi kamu Anis, cikgu suka, ayah suka, agama suka, bangsa pun suka Iqmal. Ini dia. Dikala begini, bagi torchlight nampak cahaya dia. Dikala begini, kau minta apa dapat? Macam budak kecil. Kadang-kadang tidur malam, dia sikit, mak tahu adik lapar. Macam mana mak boleh faham bahasa adik? Sebab tu adik minta terus pada Allah, Allah bagi. Dan sebagai tuan-tuan sekalian, inilah air hitam. Air hitam, ni guna air hitam ialah ini air putih, dekat dengan Allah, dekat ini sebaliknya. Dalam ni macam-macam. Mencarut macam zikir. Hubungan dengan cikgu, mak ayah, seokok, geli-geli, skodeng. Wow. Bermain-main dengan hukum agama, mulut tak jaga, adab tak jaga. Kamu dengar cerita saya boleh? Kamu tolong ambil saya malam ni bukan motivator, bukan cikgu jinggo, saya adalah inspirator pada kamu. Dan saya nak kongsi pada kamu, mungkin cerita ni sebagian besar telah mengeluarkan ramai orang dalam penjara. Okey, ini adalah saya. Saya bagi kamu, saya dan kamu, kita macam ni dilahirkan dalam kolam jiwa air yang bersih dan saya takdirkan Cikgu Sabrina. Mak ayah saya adalah orang yang beragama, lingkungannya adalah Islam is the way of life. Kami tinggal di pondok di Kelantan dan itulah saya. Sebagai seorang anak lelaki sulung, anak kedua tapi lelaki sulung, menjadi kebanggaan pada ayah saya. Dan saya ikut ayah saya ke mana-mana. Very sweet pengalaman tu. Naik gerek lah. Sehinggalah umur saya 5 tahun, 6 tahun, lahir seorang anak lelaki kedua. Handsome, tinggi, petah bercakap. Adalah adik saya. Adik saya seorang pakar sejarah di Malaysia. Kalau kamu type nama dia akan keluarlah guru sejarah Malaysia. Dan ayah saya kerap sangat membanding-bandingkan saya dan adik saya. Di antaranya ayat-ayat, dia waktu kecil lagi saya dah dengar perkataan ni. Kenapa kau tak macam adik? Boleh kata sebut telinga saya sebenarnya ayat tu. Kadang-kadang bila waktu makan, adik-beradik akan makan, ramai-ramai makan. Dan saya tidak akan dijemput untuk makan sekali. Kau jangan makan, hang jangan makan lagi. Hang tak ada. Betapa Iqbal, betapa sakitnya emosi kamu adik saya pada waktu itu. Tak ada. Bila beli baju raya, ayah akan ajak semua pergi. Bila adik-adik beli baju raya, saya tak akan merasa baju raya baru. Yazid, Imran, orang lain, Yazid, saya akan pakai baju lama. Kau boleh bayangkan sakit dikala hati sakit, saya mula masukkan air hitam ni. Kebencian saya pada ayah saya masukkan. Shilling awal, kau bayangkan, shilling ini hebat, saya memang hebat dulu. Masukkan, terus masuk kebencian. Saya mula protes. Kecil-kecil lagi dah mula protes. Dah mula tak suka duduk rumah. Sebab apa? Tak selesa. Sebab apa? Dibanding-bandingkan. Dah mula kecil-kecil lagi dah mula berkawan dengan orang-orang yang tak sesuai di kampung. Teruskan lagi. Sehingga umur saya 12 tahun, kita repeat balik. Saya bagi report card pada ayah. Rupa-rupanya Aisyah Umairah report card saya warna merah. Ayah saya marah pada waktu itu. Dan ayah tertolak saya pada rumah. Dan anak-anak sekalian, tempat yang saya jatuh itu ada paku terpacak ke atas tunggu saya. Ya Allah, ya Tuhanku, saya tak boleh bayangkan betapa sakitnya paku melekat di kaki saya kat sini, melekat di sini, jatuh macam tu, melekat di sini. Inilah parut yang saya bawa seumur hidup saya. Inilah parut yang menjadi kekuatan dalaman saya, Anis Zainal. Parut inilah yang menjadi big why kepada saya. Kamu jangan sampai ada parut, Iqbal. Jangan sampai ada parut. Kamu dengar iktibar di mana mula dia. Dikala bila ada parut itu, dikala itulah saya bagi kamu, ini air hitam. Kebencian yang membuak-buak kepada saya masukkan terus. Saya mula kurang ajar dengan ayah. Saya mula bercakap tak elok dengan ayah. Saya bagi kamu, bila hati kamu sudah hitam, bila hati sudah hitam, ini Cikgu Sabrina bukan lagi soal agama, cikgu. Ini beyond sekolah tu. Kamu tahu tapi tak faham.
Apa ramai orang-orang sekolah agama tahu tapi tak faham. Saya ulang balik. Dia beyond, lebih. Dan itulah saya. Kebencian saya pada ayah saya permulaannya sebagai kamu. Ingat anak sekalian, 60% kemenjadian kamu bukan di sekolah, di rumah. Lepas tu kajian dibuat di Harvard University, anak-anak yang hebat adalah anak-anak yang rapat dengan mak ayah di rumah. Anak-anak perempuan yang hebat, anak-anak yang ada figure father di rumah. Figure father. Saya tak ada. Form 1, Form 2, Form 3, Form 4, Form 5. Saya mula terperangkap dengan semua aktiviti-aktiviti yang negatif di sekolah. Apa cikgu? Isap okok, ponteng, lompat pagar, menipu cikgu, sorok motor cikgu, pancit. No, kita buat. Sebab kita nakkan perhatian. Tak dapat perhatian. Saya bagi tahu, tak menarik zaman-zaman sekolah saya. Kamu jangan jadi macam saya. Akhirnya, saya bagi tahu, saya keluar kampung, itu pun curi duit ayah, RM40. Cikgu Sabrina, ini cerita lama. Sebab tu kata Jack Ma, kamu nak belajar tentang kejayaan seorang, tanya waktu hitam dia. Jangan tanya sweet time saya, dark time saya. Sebab kamu jangan ikut apa saya buat. Akhirnya saya keluar Kuala Lumpur, 11 tahun, maka kena pau di Kuala Lumpur. Maka kau bayangkan, seorang budak lelaki dari pendek hitam pula tu Iqmal. Saya tercangak-cangak di Kuala Lumpur. Tercangak-cangak di kota Kuala Lumpur. Kemana kamu nak pergi? Dompet kamu dah kena curi. Kemana nak pergi? Maka saya berjalan-jalanlah di Choket Road. Saya berjalan Nur Sarah, malam bertukar siang, siang bertukar malam, gelap gelita. Di kala itu, Cikgu Sabrina nak minum air paip pun orang tak bagi. Nak minta makan pun berebut dekat pertama komplek. Tolong, saya tak makan 3 hari. Saya beritahu anak sekalian, menangis, air mata menangis. Jangan bercakap soal cabaran COVID-19 pada saya. Ini small matter pada kita dan semua. Sikit-sikit tak boleh, sikit-sikit tak boleh. Baju basah tak boleh, semua tak boleh. Banyak sangat pakaiannya. Pertimbangan banyak. Okey, jadi saya teruskan perjalanan saya. Yang tak pernah padam hidup saya adalah hope. Ini tak pernah padam. Empat faktor tak pernah padam. Dikala saya tidur di atas kotak, saya tidur di atas kotak, saya mula tahu cari kotak, tahu kat mana berebut kotak. Sebab tu kamu tengok YouTube baru ni cikgu tersebar di Facebook, ada budak kecil, kakak nak kotak. Mereka gunakan kotak untuk tempat tidur. Ada kat YouTube. Budak kecil minta kotak. Tidur. Dan sebagai kamu pada waktu itu sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu lebih kurang. Saya jumpa kawan kampung saya, lepas tu saya keluarlah. Dan pada waktu itu harapan keinginan saya sebagai kamu, saya nak ubah status saya. Saya mesti belajar. Ambil kelas malam, saya belajar Tuhan yang tahu, saya belajar dengan 4 faktor ini. Saya ada roadmap, saya masuk universiti, saya pergi luar negeri, kamu tengok gambar tadi. Tapi sebagai kawan anak sekalian, saya orangnya amat sombong dengan ayah saya. Ayah saya bukan tak cari saya, Aiman. Zaman-zaman itu handphone tak ada cikgu. Nombor telefon rumah ada. No, saya beritahu full stop. No more, Tuan Haji Abu Bakar. Cukup-cukuplah. Kamu sombong, kamu ego dengan apa yang kamu ada. Saya ulang balik, saya sombong dengan Allah sekali. Pergi surau, JKKK, beragama, pakai tudung, tapi kamu sombong, kamu tak faham pun. Kamu sombong dengan Allah. Akhirnya saya bagi tahu cikgu Sabrina dan anak-anak sekalian, tahun 2009 mengubah hidup saya. Kau dengar betul-betul. Sebab manusia ni kadang-kadang ujian Allah yang hebat ini memberikan kesan perubahan saya. Pada waktu itu saya balik rumah, anak saya tahan saya. Abi, ini surat. Saya buka surat tu anak sekalian. Anak saya sebaya kamu, SPM 2021, Smart Labu. Saya tahu usia pada waktu saya berpisah dengan anak-anak saya. Sofia, saya rasa umurnya mungkin 3 tahun, 4 tahun macam itulah. 2009 ke umur apa? Iqbal, umur berapa tahun Iqbal? Iqbal pakai pampers lagi ke? Bukan pakai pampers. Iqbal dah pakai seluar kan? Comot-comot lagi kan? Macam itulah. Aisyah Amirah, umur berapa tahun Aisyah Umairah? Dan saya kena tinggalkan semua anak Aisyah. Tinggalkan semua anak sulung saya pada waktu 11 tahun. Yang cikgu nampak kat Facebook saya yang cantik macam Cik Ta tu kan? Dah nak kahwin pun cikgu. 11 tahun. Dan itulah defender saya. Dia ada defender saya lah, anak sulung saya. Dan dia mengharapkan Abi, kenapa, tapi saya tak dapat jumpa, tak dapat tengok. Akhirnya saya sakit, saya kecewa amat sangat. Dan saya belum jumpa lagi Oscar ni. Dan saya down, jatuh. Pada satu hari anak sekalian, kaki saya teranjak.
pergi jumpa dengan Ustaz Arwah Sa'arundin di Bangi, dan kami duduk, kami sembang, kami bercerita apa punca Cikgu Jinggo ni. Saya orang hebat, saya dah pergi luar negeri, tapi kenapa Allah tak bagi? Saya petah bercakap macam ni cikgu dulu lagi, kenapa Allah tak bagi? Kenapa Allah tutup rezeki saya? Kenapa tak jadi? Semua tak jadi. Anak-anak, kenapa kamu tak dapat? Akhirnya sepatah kata Ustaz, cikgu balik kampung jumpa ayah. Buat apa? Yazid, minta maaf dengan ayah kamu. Kamu bila balik kampung minta maaf dengan ayah. Selama ni hubungan kamu dengan ayah, saya ulang balik soal adab. Macam mana kamu nak menang selagi kamu sangkut kat sini? Kesombongan kamu, keegoan kamu dah musnahkan semua sekali anak-anak SPM. Kamu dah komit semua sekali, kamu dah berjaya. Tapi keegoan kamu gagal kamu musnahkan yang terakhir. Akhirnya saya keluar daripada Darusshifa. Saya dapat penuh telefon. Yang pertama saya buat, saya telefon ayah. Ayah, cik nak balik. Cik tu apa dia? Saya nak balik. Dan di kali itulah saya beritahu anak sekalian, pertama kali saya mendengar suara ayah saya. Dan ayah saya dikatakan, adik-adik bagi tahu, bang, selepas tu berceritalah, ayah setiap kali telefon berbunyi, ayah akan berlari. Setiap kali telefon berbunyi, ayah akan beranggapan saya telefon. Dan ayah kecewa bukan saya yang telefon. Ayah menunggu bertahun-tahun, kawan-kawan, bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Dan ayah saya tahu saya kecewa pada waktu ini. Dan bila ke telefon, dan ayah bagi tahu, Ron, ayah ingat hang lah, ingat hang, ingat saya. Dan saya dengar ayah saya menangis. Macam tu, bermaksud ayah tak pernah berhenti, kata abang, kata adik saya. Ayah tidak pernah berhenti Iqbal mendoakan abang. Ayah tidak pernah berhenti mendoakan kesihatan abang. Ayah tak pernah berhenti setiap kali pergi Mekah. Ayah doa pertama ayah untuk abang. Tapi abang sombong. Abang tak telefon. Saya bagi tahu, saya akui. Akhirnya dengan izin Allah, Cikgu Sabrina, pada waktu itulah, saya seminggu lepas tu kita balik kampung. Saya bagi tahu ayah, jumpa di luar dululah. Di balik kampung, kita rasa tak selesa di kampung. Orang kampung, Aisyah, macam itulah Aisyah. Bila kita kalah, kita dikutuk. Padahal menggengau. Tapi saya perlukan masa. Jumpa ayah pada hari itu, very sweet time lah. Ayah saya datang dari kampung, naik motor. Saya tunggu di Pekan Teluk Intan. Dan yang memisahkan saya dan ayah saya sebatang sungai. Dan Cikgu Sabrina, saya nampak di atas bot tu muka seorang lelaki yang cukup tua. Cukup tua. Saya tinggalkan ayah di kala umur 50 tahun. Saya pulang balik ke 70 tahun. Macam itulah. Dah lama. Ayah saya sekarang 90 tahun. Ayah pakai kain. Macam biasa pakai kain orang Kelantan kan. Bot belum betul-betul berhenti depan saya. Ayah saya terjun bot tu. Terjun. Dah dekat sampai. Dan yang pertama saya beritahu anak sekalian. Ayah berlari depan saya. Ayah peluk saya kuat-kuat. Untuk pertama kali seumur hidup saya, Anis, saya merasa pelukan seorang ayah yang saya rindukan. Dan pada waktu itu saya beritahu anak-anak sekalian, pertama kali juga saya rasa ayah yang mulakan. Ron, ayah minta maaf. Saya nampak mata ayah saya merah. Saya boleh bayangkan ayah saya dah menangis. Mungkin bukan sejam 2 jam. Mungkin ayah saya menangis sepanjang naik motor. Nak jumpa seorang anak lelaki yang amat hebat. Dan ayah saya tahu saya diuji. Ayah saya tahu saya kehilangan semua. Dan ayah saya peluk saya kuat-kuat. Ya Allah Tuhanku. Saya beritahu anak-anak sekalian, peluklah ayah. Maafkanlah ayah. Maafkanlah mak kamu. Maafkanlah. Akhirnya ayah saya bagi saya hadiah. Saya buka hadiah tu. Rupa-rupanya dalam diam-diam ayah menyimpan semua kelihatan akhbar yang ada muka saya. Dan ayah buat frame lawa-lawa. Dan ayah bagi tahu pada semua kawan-kawan dia, itu anak aku. Ayah bangga dan kita nak. Ayah bangga dan kamu. Ayah bangga dan kamu. Biar apa sekalipun ayah tetap bangga. Akhirnya sebelum saya balik, ayah bagi tahu sepatah perkataan. Ron, kembalikan Quran. Kembalikan Quran. Ayah tak salahkan saya. Inilah air hitam, Cikgu Sabrina. Air hitam. Pekat jiwa kamu, Yazid. Pekat jiwa kamu, Anis. Sabrina, Anis Zainal. Pekat jiwa kamu, hitam. Kamu sombong, kamu ego, kamu rasa kamu hebat. Sebagai contoh, begitulah keadaan ni. Dengan mak, ayah pun sama. Aiman marah mak, tak hormat ayah. Saya ambil air bersih ni, saya masuk balik. Cikgu Sabrina, istiqamah cikgu. Masuk terus,
masuk terus, berterusan saya masukkan. Biar apa orang cakap, saya ada matlamat, saya ada pathway, saya ada big Y, dan saya terus tak cukup satu. Dan dengan izin Allah, pada waktu itu saya mula maafkan anak-anak, saya mula cari anak-anak saya minta maaf pada semua orang. Saya jumpa semua orang, saya minta maaf. Akhirnya masuk lagi air yang jernih. Saya mula saya tutup semua perkara-perkara negatif. Akhirnya dengan izin Allah, ni dia masuk lambat pula air ni masuk. Okey, akhirnya anak sekalian, air saya jernih. Okey, bila air jernih Yazid tahun 2010, 11, 12. Tahun itu tahun Cikgu Jinggo mula meletakkan cengkaman Cikgu Sabrina. Kenapa Allah tak bagi saya dulu Iqbal? Sebab Allah nak tahan di sini tu. Jadi akhirnya saya tarik keluar sampailah matlamat di bawah, dan kamu mendapat 10A, 11A, pelajar terbaik, SMA rantau, kamu luar biasa, anak yang bangga mak ayah. Akhirnya semua sekali dikembalikan pada saya Cikgu Sabrina. Semua dikembalikan pada saya semula. Seakan-akan Allah nak bagi tahu Siti Nur, Siti, clearkan yang di bawah Siti, yang lain Allah akan mudahkan. Betul Siti? Ada mak ayah lagi Siti? Ada mak ayah lagi? Minta maaf dengan mak ayah. Yang nak ambil SPM, minta maaf dengan mak dan ayah. Okey, kita ada lagi 10 minit, 5 minit. Sekarang masa kita untuk buat kuis. Bukan kuis lah. Satu buku saya akan berikan. Minggu depan satu buku lagi, 2 buku. Buku baru saya, bukan buku ni. Okey. Saya dah jelas, kesimpulan saya sebagai tahu, dan saya lah orang yang tidak pernah percaya pada kegagalan. Saya tahu, saya yakin kegagalan adalah proses. Allah berikan kegagalan. Allah berikan peristiwa untuk memberi kekuatan dalaman kita. Dan kamu semua anak hebat. Tapi terperangkap dengan mental block. Jadi sekarang, siapa yang nak jadi orang pertama? Ambil peluang, buka kamera, buka suara, bercakap. Soalannya adalah, apakah yang kamu rasa, perasaan kamu sekarang, yang kamu nak kongsikan? Mungkin selama ni yang SPM 2020, rasa letih, lelah, tak ada semangat. Tiba-tiba kamu dengar cerita ni, terbakar semangat kamu, kamu nak terus belajar sebagainya. Okey, siapa dia orang pertama? Silakan. Silakan. Kalau siapa tak bercakap, maksudnya dia ada mental block lagi. Ada. Okey, jangan macam tu. Ada Cikgu Sabrina. Ada. Sampai 5 orang. Very consistent malam ni. Seorang 2 orang je yang keluar. Yang tu pergi tandas kot. Ataupun line tak ada. Ya betul. Line dia ada problem sikit. Yes. Okey, siapa nak jadi orang dapat hadiah buku? Kau bercakap saja. Cikgu, saya nak kongsikan malam ini. Silakan. Ambil cabaran. Jangan takut kalah. Silakan. Buku saya bermanfaat. Kalau tak ada, Cikgu Sabrina akan dapat. Okey. Siapa cepat? Safia, Anis, Kera Mirin. Cuba je. Just on the mic. Kemudian jawab. Nampak Anis konsisten dulu. Just kamu buat kesimpulan. Jangan sepatah 2 patah. Panjang sikit. Bercakap. Be yourself. Jadi macam Cik B. Aisyah Umairah dah hilang. Safia. Cakap apa Safia? Cantik kamu latar kamu. Safia, cakap Safia. Safia. Okey, saya lah. Okey, Safia. Okay. Alhamdulillah. Safia, SPM bila Safia? Yang 2022 tadi. Okey, silakan. Form 4 sekarang. Okey Safia, come on. Betul. Setelah saya daripada motivasi hari ni, sebelum ni saya rasa macam bila saya nak naik sekolah, bila saya dapat bersemuka dengan cikgu, bila saya dapat belajar macam biasa. Tapi setelah saya dapat motivasi, rupa-rupanya saya sendiri boleh aplikasikan macam mana nak berjaya dalam hidup saya. Dengar ke? Betul. Amat betul. Saya setuju perkataan. Sambung lagi Aisyah. Nak bagi Safia, bagi buku ni. Okey. Dan kalau kita nak berjaya, kita bukan macam, aku nak berjaya, besok ni dah boleh berjaya dah. Dia mesti ada matlamat, ada format dia, ada teknik dia. Jadi melalui motivasi ni, saya belajar teknik untuk macam mana nak berjaya tu, proses atau jalan yang saya perlu ambil. Okey, terima kasih. Ada lagi cakap? Tak apalah. Ada lagi.
Fitri nak cakap? Mungkin boleh buka kamera Fitri. Ataupun Aisyah Humaira nak cakap? Silakan. Kita bagi peluang. Kau bercakap je lah. Sebab apa yang berlaku malam ni, selama ni motivator semua yang best student aja. Ini motivator yang bukan best student tapi sekarang best student. Sekarang best student lah. Sekarang jadi best lah. Saya bukan datang daripada kayangan. Nak tunjukkan saya pada yang hebat. Tapi okey, sekarang silakan. Fitri nak cakap ke Fitri? Okey, kau tak ada apa-apa cikgu? Lagi 3 kita move sampai di sini kot. Ada ke Anis Zainal? Terima kasih Safia, terima kasih, suaranya lancar. Kamu ada bakat untuk bercakap, sebenarnya bakat untuk bercakap. Nampak potensinya, gilap lah. Mana tahu akan datang bakal pengganti kita punya ikon-ikon motivator kat TV tu, kamulah Ustazah Safia. Wow, Datuk Ustazah Safia. Betul, kamu ada kelancaran untuk bercakap dan cara kamu aturkan bahasa pun cantik. Okey, siapa lagi cakap? Lelaki seorang. Ikmal ada baik. Ikmal Faiz. Iqmal. Okey. Silakan Iqmal. Okay, Assalamualaikum. Apa yang saya dapat dari motivasi ini, pertama kali kita kena usaha. Walau macam mana kita gagal pun, kali kita jatuh pun kita kena usaha. Itu target saya. Selain itu juga, walau macam mana pun kita macam letih semua, kita kena kuatkan balik semangat kita untuk belajar, menuntut ilmu. Okey, teruskan Iqbal. Dan kita jangan rasa macam alah dah pandai sangat kan kiranya. So, macam mana kita nak aturkan diri ialah yang pertama kita kena kuatkan semangat kita dari segi fizikal dan mental. Lepas tu dari segi aspek lain kita kena ada satu kekuatan ataupun azam untuk kita nak mencapai sesuatu. Okey, terima kasih Iqmal. Okey, nantilah waktu sebawa buku. Okey, cikgu, terima kasih kerana ruang yang luar biasa. Saya doakan anak-anak SPM 2021 luar biasa. Okay, saya pulang balik pada cikgu Sabrina. Okey cikgu, saya pulangkan semula untuk kita buat kesimpulan ke atau penutup. Okey, jadi last sekali boleh buka kamera. Abang Farid tolong ambil gambar, Abang Farid. Yes, cikgu. Kita selfie sikit-sikit. Zaman sudah berubah kan. Buka kamera tapi kena buka kamera. Okey, Muhammad Aiman, ramai-ramai kita kamera saya pun boleh lah. Phone saya pun saya pakai phone juga. Okey. Nanti boleh tak buat gambar? Boleh. Okey, banyak Farid ambil gambar banyak Farid kan? Okey, silakan. Silakan, okey. Senyum semua. Wow, Daus, handsome-nya Daus. Kemana kamu sembunyi selama ni Daus? Tak nampak si Daus ni. Okey, lagi buat kamera. Siti, Muhammad, Nurin, Izzat, Fitri, Acap, buka kamera. Aim, Yazid tak buka lagi. Nur, Arfa, Cikgu, Cik B, Cikgu ada. Okey, jadi B ada. Cikgu B ada. Okey, alhamdulillah. Dan saya minta kepada kamu, saya halalkanlah apa yang ilmu-ilmu yang saya kongsikan dan saya nak bagi tahu macam Safiah tadi, proses amat panjang Safiah. Jangan escape proses. Kamu adapt proses ini, jadikan kamu cukup matang macam rama-rama, terpaksa berjuang, bertarung dalam kepompong. Kamu akan jadi seekor rama-rama yang amat cantik. SMA rantau kamu akan jadi luar biasa. Okey, jadi saya sekarang pun Puan Nur membantulah semak labu lah sebab saya PIBG situ kan. Jadi kita tengok. Jadi saya boleh bantu juga sekolah ni sebab patternnya sama aje. Kalau kamu main Mobile Legends, dia orang main Mobile Legends juga kan. Kalau kamu lemah, dia orang lemah juga. Sama aje patternnya sekarang. Dia tak ada beza aje. Okey, jadi sampai di sini cikgu. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Senda gurau, Anis, siapa-siapa nak kenal Cikgu Jinggo lagi, Abang Farid, Facebook saya Cikgu Jinggo, Instagram Cikgu Jinggo, TikTok Cikgu Jinggo, Twitter Cikgu Jinggo. Okey. Jadi alhamdulillah cikgu. Siapa datang ke Kuala Lumpur nanti ke Chocolate Road, saya ada buka restoran makanan percuma untuk rakan-rakan, untuk asnaf, ibu-ibu tunggal yang tak makan ni, untuk kelas mengaji apa kita buka malam-malam. Sekarang tak buka lah cikgu. Kita buka nak menyantuni sebab tu nak jadi orang hebat. Last sekali, lanjutkan ilmu kamu, bantu orang lain. Motivasi, atur waktu, niat, tanya, ulang, L.
lanjutkan ilmu kamu, tolong orang lain. Tolong orang lain. Allah akan tolong kamu. Okey, saya yakin cikgu satu faktor kenapa saya jadi Cikgu Jinggo menang ni adalah soal giving. Jangan takut untuk bantu orang, Yazid. Kalau kamu pandai, bantu orang lain. Jangan simpan seorang-seorang. Betul. Saya rasa Cikgu Noor pun setuju kan? Mungkin Cikgu Noor nak cakap satu, Cikgu, sebagai wakil pentadbir ada Cikgu. Saya rasa anak-anak ni hebat. Mungkin ada rezeki, kita jumpa lagi lah Cikgu yang SPM 2021. Harap-harap COVID-19 selesai, kita dapat jumpa lah. Alhamdulillah. Wow. Okey Cikgu, saya pulang kepada Cikgu semula. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya bagi peluang pada Ustazah Nobi kalau nak cakap apa-apa, Ustazah? Ustazah Nobi? Tak ada. Okay, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Jinggo dan juga Encik Farid, Safari. Kalau anak-anak semua panggil Abang Farid kan? Betul. Saya rasa Cikgu Jinggo bersama dengan kita semua SMA Rantau sebenarnya ini kali yang ketiga. Sebelum ni saya pernah jemput Cikgu Jinggo 2 kali di sekolah. So kalau ingat lagi anak semua pada tahun lepas kan dah jumpa kan dengan Cikgu Jinggo bersama dengan parents kan. Alhamdulillah pada kali ini walaupun secara online sebabkan pandemik ni kita dapat jumpa lagi dengan Cikgu Jinggo, Alhamdulillah. Jadi saya bagi pihak pentadbir dan juga Sekolah Mengajar Merantau mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Jinggo dan Encik Farid. Dan saya ucapkan tahniah kepada semua anak-anak murid yang bersama-sama kita pada hari ini. Banyak ilmu yang kita dapat. Okay. Saya pun dapatlah sebenarnya walaupun dah tua lah kan. Tapi belajar mesti still kena belajar juga. Walaupun tua macam mana pun kita kena belajar. So hari ni apa yang saya dapat, Oscar, 3P, 3M. Walaupun saya dah pernah dengar sebelum ni, tapi bak kata cikgu-cikgu kita kena repeat kan. Kita kena ingat balik. So saya sangat betul dapat jumpa dengan Cikgu Jinggo. Saya belajar balik dan saya ingat refresh balik apa yang saya dah dengar sebelum ni. So saya harap anak-anak semua pun macam tu juga ambil nota tadi kan. So aplikasikan, dah dengar aplikasikan. So insya-Allah ada manfaat yang akan berlaku pada anda semua. Okey, so, jumpa cikgu minggu depan untuk budak form 1 hingga form 3. Boleh bagi tahu adik-adik biar ramai-ramai sikit, dia memang seronok lah. Minggu depan kita kena bagi lajak cikgu, bagi 2 jam cikgu. Kena bagi 2 jam lah. 2 jam Dia sejam setengah. Farid baru ambil 5 minit cikgu sebab slot saya pun saya dah cut tadi. Saya dah pendekkan dah. Sebab dia sekejap je, 5 minit je kan? Sebab tak boleh sebab saya kena selesaikan saya punya outcome saya. Ya. Okey, tak apa. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu cikgu. Bye. Terima kasih cikgu. Bye-bye. Assalamualaikum cikgu. Cikgu. Thomas, semoga berjaya. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Nice. Untuk kau ingat baik. Main PUBG. Kau tak main aku tembak peling apa.
Habis.